Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Fadilatul Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah ta'ala selaku Syekh Majlis Ilmi, semua para asatizah Masjid Ibadur Rahman, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 3 hari bulan 2 ana direzekikan dapat ziarah ke Masjid Fadilatul Syekh yang kita dengar lama dah. Dah mari ziarah pun lama dah dulu. Jadi mari yang pula ni. Alhamdulillah, baru ni kita pergi jumpa di Jamiah Fatani. Jamiah Fatani. Dan hari ni mari sini, sebenarnya kita mari nak dengar tazkirah daripada Fadilatul Syekh. Tapi dia suruh cakap juga, orang panggil mimbabi at-ta'aruf, orang panggil salam perkenalan. Jadi ana cakaplah sepatah dua sebagai tanda perkenalan dan menghormati Syekhuna wa akhuna al-kabir Fadilatul Doktor yang telah banyak memberi sumbangan jasa untuk memandaikan ummah, mendekatkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazahullahu khaira wa barakallahu fiik wa fi ilmi wa fi ahli. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sebagaimana yang disebut tadi, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu ni menjadi silaturahim di antara ahli-ahli dia. Kita gimana pun sama-sama ahli ilmu, dia akan cari di manakah sumber tepat yang kita nak ambil. Kalau sumber kita belajar qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan lari daripada landasan ataupun orang panggil channel ilmu yang kita belajar. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu dia panggil ambil sanad, mengembara Imam Bukhari berapa lama nak cari hadis. Mari imam yang kemudian pula mengembara pula. Mari zaman kita ini, kita nak ambil sanak pun terlalu jauh nak pergi sampai ke Nabi SAW, dan sanak kita pun tak ada orang nak kira belah mana. Cuma bolehlah tulis sebagai tanda, dia panggil tabarrukan. Yang pentingnya masadirut talaqi, sumber tempat kita nak ambil, itu yang paling besar sekali. Di mana kita belajar, di mana kita ambil ilmu, maka itulah yang kita mengatakan menjadi tempat yang sangat mustahak dalam hidup kita ni. Sebab setiap orang ada tamayus. Bahasa Melayu kata tamayus, ataupun bahasa kita kata ada ciri-ciri keistimewaan dia, ada simah, ada tanda dia. Ada orang cakap bermula dengan qala Allah, ada orang cakap bermula dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cakap bermula dengan mimpi, itu mimpi ni. Kita mengatakan itu dia panggil sumber masadirut talaqi, sumber kita nak ambil ilmu di mana tempat. Jadi para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah, bila kita kata setiap orang ada tempat yang dia boleh bangga, ada tempat yang boleh membezakan dia dengan orang lain. Contohnya, kalau zaman jahiliah dulu, dia bangga dengan keturunan. Dia bangga dengan keturunan. Pasal itulah Allah Ta'ala sebut, orang-orang Arab ni bila lepas haji, dia duduk bangga dengan duduk sebut keturunan dia, orang tua orang ni kebaikan untuk nenek. Maka mari Islam, kita tidak bangga dengan keturunan semata-mata, tapi kita bangga dengan ajaran, amalan, sumber yang kita dapat. Jadi bila kita orang Islam,
Yang pertama sekali kita bangga dengan pegangan kita, dia panggil akidah Islamiah. Satu. Yang kedua, kita akan bangga dengan akhlak al-hamidah, akhlak yang mulia. Ada akidah, ada akhlak. Yang ketiga, iaitulah tentang hubungan di antara kita dengan sama-sama manusia. Barulah kita akan jadi orang yang baik, orang yang dikira mempunyai kedudukan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik para pencinta ilmu sekalian, Allah SWT sebut dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi SAW berada di Makkah Hajjatul Wada', Nabi kita ni dia pergi haji sekali je, iaitulah pada tahun yang ke-10 sebelum Nabi kita wafat beberapa bulan. Mana Nabi kita pergi haji Zulqa'dah, dia buat haji Zulhijjah, Muharram dia balik, akhir Safar tahun yang ke-11 Nabi kita mula sakit, dan 12 Rabiul Awal ila Rafiqil A'la Nabi kita wafat. Maka pada saat itu turun Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, dan aku sempurnakan nikmat aku ke atas kamu, dan aku redha Islam sebagai agama. Aku redha Islam sebagai agama. Maka kita mengatakan itulah dia panggil sijil pengakuan. Orang panggil dalam bahasa sekarang, kalau sesuai lah, kalau tak sesuai tak panggil, dia panggil sijil akuan sekarang, iaitulah dalam bahasa moden pengesahan. Sini saya tak tahu dia punya istilah, tapi dia panggil ISO. ISO ni adalah apa kita ni, maknanya sijil akuan pada itu. Mana seolah-olahnya ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sijil akuan bahawa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ajaran yang telah sempurna, yang lengkap, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, apakah ciri-ciri orang yang mempunyai keistimewaan bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa ciri yang insya-Allah saya akan ringkaskan sesuai dengan masa perkenalan kita yang singkat ini. Iaitulah dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu bersabda, inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim. Orang-orang dalam syurga dia tengok sama-sama dia. Mana kita duduk, orang duduk tingkat bawah akan nampak orang tingkat atas. Mana syurga tu bertingkat. Kita boleh masuk syurga, kita kata alhamdulillah kita telah selamat daripada neraka. Tapi bila masuk syurga, dia nak naik lagi. Tengok orang atas lagi, berasa nak naik lagi. Maknanya tingkatan tu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut litafaduli ma bainahum, kerana perbezaan darjat di antara mereka. Jadi ada orang boleh tingkat 1, ada orang boleh tingkat 2. Macam kita naik kapal terbang. Ada orang duduk kat depan, ada orang duduk belakang. Tak sama belakang dengan depan. Kalau kapal terbang hok besar itulah. Kalau kapal terbang hok kecil ni serupa depan belakang apa. Kursi kecil belakang. Tapi hok ni depan lain. Boleh tidur, ada kain selimut, ada dengan tempat duduk molek. Maknanya dalam syurga pun tafadul, ada peringkat-peringkat. Sahabat-sahabat ni bila dengar cerita comelnya bilik-bilik yang nampak di atas, bagaimana kita tengok bintang-bintang yang cantik, mereka tanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, adakah tempat yang comel ni untuk nabi-nabi sahaja, orang lain tak boleh sampai? Qala bala wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Tempat nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan orang yang membenarkan dakwah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak sekat. Tak kata itu untuk nabi saja, orang-orang lain tak ada. Tak. Nabi rijalun amanu wa saddaqu, orang yang beriman dan orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Ini dia panggil perbezaan di antara orang ini dengan orang lain, iaitulah satu, iman.
Yang kedua, tahap amalan kita, pegangan kita dekat atau jauh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ni semua kita tanya semua orang masyarakat, semua kita kata kita ni ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita kata alhamdulillah. Tapi bila kita tengok amalan sunnah kita, ikut siapa? Adakah bertepatan atau tidak bertepatan? Maka orang yang punya ciri keistimewaan ini ada kalanya tidak ramai. Ada kalanya tidak ramai dan ada kalanya ramai di kalangan pada masa-masa tertentu. Maka kita mengatakan bagaimanakah cara, insya-Allah mudah-mudahan ada sedikit sumbangan kita kepada pencinta ilmu sekalian. Ada beberapa cara bagaimana kita nak ambil sifat orang yang hebat, orang yang punya ciri keistimewaan, dia panggil at-tamayyuz. Bagaimana kita mutamayyizan an ghairina, berbeza dengan orang yang tidak ikut cara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitulah dengan safaul aqidah. Kita ambil sumber akidah kita ni daripada apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan amal yang baik. Seorang tokoh ulama salafus salih, kalau mari tempat kita ni, biasanya bila sebut nama Syekh Al-Fudail Ibn Iyad, orang lebih suka kalau kita kata ini salah seorang ulama salaf, tapi masyarakat lebih suka salah seorang daripada ahli tasawuf yang hebat. Sebab istilah tu dia panggil dekat dengan jiwa masyarakat. Syekh Fudail rahimahullahu ta'ala, dia pesan, dia kata macam mana satu amalan kita nak jadi baik, lagu mana amalan kita nak jadi soleh, sehingga dikatakan amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal soleh, maka ketika itu dia kata dua syarat mesti ada. Dua syarat yang mesti ada. Syarat yang pertama iaitulah kita ikhlas dalam amalan kita. Mana kita buat kerana Allah. Orang puji ke tak puji sama. Orang ikut ke tak ikut cerita lain. Tapi kita buat kerana Allah Azza wa Jalla, ramai je. Orang mampu buat kerana Allah, biiznillah Azza wa Jalla ada. Satu lagi sifat yang kena ada, kalau cukup ikhlas saja, banyak benda yang kita boleh buat walaupun tidak ada dalam sunnah. Tapi syarat yang kedua ini mengikat, mengunci pintu-pintu luar. Syarat yang kedua iaitulah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dikatakan syarat perbezaan di antara orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beramal banyak pula. Macam-macam kita jumpa hari ni. Siapa mereka sanggup tinggal keluarga, pergi bertapa dalam gua, naik atas bukit. Pasal apa bertapa dalam gua? Dia kata Nabi bertapa juga, belum boleh wahyu dulu di gua Hira. Dia pun nak bertapa juga. Sinilah kalau kawasan kita ni, kalau orang pergi bertapa di bukit mana sini? Kau tak ada tempat tapa sini? Tidak ada. Tak ada ni. Alhamdulillah selamat ada kawasan kita ni. Allah, pagi tadi ana bagi kuliah subuh. Kita buka soalan tu mari daripada Malaysia belaka. Kata tak boleh buka soalan lagu ni. Dia kata apa ya ustaz Malaysia, kata apa orang Malaysia buat gini. Kata macam tempat dia tak ada. Tak, hanya kata kita saja. Kata lain kali tak boleh buka soalan dah. Jadi buaya atas kepala sendiri. Letih kita nak jawab. Kita kata mana-mana tempat pun benda-benda pelik ni ada belaka. Pasal itulah kita kata bila kita nak ambil satu perbezaan, suatu tanda simah yang berbeza di antara ahlus sunnah dengan bukan ahlus sunnah, kita tengok amalan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setakat mana. Kalau nak kata orang Islam, puak-puak Syiah ni, hak duduk kutuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia kata dia Islam. Bahkan Islam dia lebih kuat daripada kita pula. Itu dakwaan dia. Dia pergi Mekah tak puas hati, dia berlarak. Siapa bertumpah darah berlaku di Mekah. Pasal apa? Kono-kono dia lah ilbi Islam daripada orang yang jaga Mekah. Jadi kita kata tak boleh nak menyanyi masa tu. Satu masa ada orang kedutaan
bermazhab Syiah, kedutaan Arab. Tapi oleh kerana dia kedutaan Kuala Lumpur, dia pergi haji sekali dengan kita. Duduk sekali dibina. Anak bertanya dia, kata mu apa ni, mazhab apa? Islam, kena kata Islam lah, sebab dia boleh mari Mekah, kalau tidak tak boleh masuk, tak lagi haji. Dia kata Ja'fari. Ja'fari itu Syiah. Anak kata, mu berapa kali pukul tubuh? Biasa ke pagi hari Asyura, dia pukul tubuh dengan pisau, darah-darah. Kita kata, berapa kali mu kam darabt? Dia kata, wallahi wala marrah. Sekali pun tak pernah aku pukul tubuh. Kata, apa mu tak pukulnya? Dia kata, unzur ila sahibul amaim. Mu tengok hak pakai serba hitam tu. Kalau dia pukul, aku pukul. Hak pakai serba hitam tu, dia panggil mullah lah, tok ketua besar Syiah dia tu. Dia kata, kalau dia pukul, aku pukul. Sebab dia tak akan pukul, dia tahu sakit. Hak pukul tu hak bodoh. Tu cerita dia. Jadi mu ni termasuk orang cerdik lah. Kalau tak cerdik tak boleh mari dia jadi kedutaan ni. Itu cerita. Itu yang pertama. Perbezaan yang kedua di antara kita sama-sama kita, iaitulah orang yang beramal dengan sunnah ataupun tidak. Kita kata seorang ni ahli masjid. Alhamdulillah. Lah ni orang jadi ahli masjid kuat. Di Malaysia ni, kalau siapa ada sini kata siapa lagi maklumat, dia kempen solat subuh macam solat Jumaat. Solat subuh macam Jumaat, penuh masjid. Anda kata tak apa subuh Jumaat, tapi jangan solat zuhur dengan seperti Jumaat, tak boleh. Dia kata kenapa tak boleh? Kata kalau zuhur dengan seperti Jumaat batal lah semayanya. Muka zuhur 4 rakaat, Jumaat 2. Tu hak gerak lah dah. Tapi hak betulnya ada kempen-kempen jadi penuh sungguh orang di masjid. Kita kata alhamdulillah. Cuma yang membezakan di antara kita ahli masjid, yang membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadat, apa dia? Amal sunat. Orang ni keluar daripada rumah, dia nak pergi masjid, wuduk pun tak ambil lagi, duduk atas rokok, duduk atas motor, dia lagi sebatang nak pergi masjid. Mai, kau tak boleh sebut sebatang sini, marah. Hak ada depannya tak marah dah, hak lain marah. Nak pergi masjid boleh sebatang. Siapa masjid, tak masuk masjid, duduk tunggu tepi, buah sama dia tu. Orang azan baru nak masuk, baru tak masuk lagi, baru ambil wuduk. Masya Allah, seorang lagi nak keluar daripada rumah berwuduk, pakai baju comel, pakai wangi, nak masuk naik atas kenderaan, atas kereta, atas motor, bismillah, tawakkalna ala Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadza. Siapa di masjid masuk tahiyatul masjid, orang sudah azan qabliyah dulu, sambil tunggu iqamah baca Quran. Sama ke hak yang pertama dengan yang kedua? Sama tak sama? Tak sama. Walahanya mereka berdua ni, dua-duanya ahli masjid, dua-duanya orang istiqamah dengan salat jemaah. Tapi yang seorang tak ikut amalan sunnah, yang seorang lagi ikut separuh-separuh. Maka itulah yang panggil tamayyuz, yang membezakan di antara kita sama-sama kita, iaitulah amalan kita yang membezakan. Yang zahir lah, yang batin apa ni, wallahu yatawalla sarair, Allah Taala yang tahu perkara yang batin, perkara yang batin Allah Taala tahu. Kalau kita nak nilai orang hak batin, kita boleh bercakap tak betul. Ni setengah orang ni aku tahu dalam hati dia, mana boleh kau tak dalam hati. Yang tahu dalam hati kitanya Allah SWT tahu. Allah Taala juga beri maklumat kepada malaikat. Pasal itulah malaikat dia boleh tulis niat orang baik tak baik. Dan kita tuan hati yang tahu kita ikhlas ataupun tidak ikhlas. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang membezakan di antara sama-sama kita orang-orang Islam ni, iaitulah berbeza dengan akhlak dan muamalat. Akhlak dengan muamalat. Akhlak kita baik tak baik. Ada orang Islam tapi akhlak dia buruk. Ni ada setengah orang ni, Masya Allah, tengok pakaian dia tu, kalau kita tengok tu, orang tunggu di tangga masjid, nak salam, nak cium tangan, tarah dia tu macam wali besar. Tunggu syekh dalam bilik. Tunggu selipar dia yang sepak dia orang pun tak tahu selipar tak syekh, kalau tahu akak tak atas. Tunggu tengok, Allah, dia kata, bahasa gila mana sepak lipar aku ni. Agak-agak orang tunggu nak cium tangan tadi, cium ke tak cium? Tak jadi dah tak. Bukan tok syekh ni, bukan tok wali ni.
Dia tukar bagi tak bagi atas jadi wala pula. Jadi kita kata itu perbezaan. Kadang-kadang yang membezakan pada kita akhlak. Ini berapa ramai ni toke-toke penjual-penjual barang. Dia bagi tahu, dia kata kalau ustaz nak buta, nak buat masjid, nak buat pondok, 100,000 pun saya tak akan claim. Mari bayar sendirilah, ada duit. Tapi ada orang sekian-sekian dia sebut Pak Haji pulan, hak ni 500 ya saya bagi butang. Hak lain lebih pada tu tak. Bayar hak tu aku pihak lain. Pak Haji juga ada pihak atas kepala juga. Tapi kenapa sampai kita tidak dipercayai oleh orang Islam pun tak percaya, orang bukan Islam pun tak percaya. Jadi kita dalam bab muamalah, biarlah orang bukan Islam, non-Muslim, lebih baik kita duduk dalam negara minoriti, dalam negara yang kita duduk di bawah orang Islam yang bukan pemerintah kita, biar mereka beri kepercayaan kepada kita. Biar dia percaya orang Islam ni orang Ju, orang Islam ni baik, cakap betul, tidak kelentung, maka kita mengatakan di antara yang ada itu. Ada juga dalam kitab dia tulis, di antaranya libas. Pakaian orang Islam berbeza, tapi zaman kita ini tak boleh nak beza. Pakaian orang Islam dengan bukan Islam, kalau hak uniform tak boleh kata. Uniform sekolah sama, kecuali sekolah agama dia. Uniform dia pejabat sama. Zaman dulu boleh beza. Boleh beza. Dalam kitab Fathul Qarib, kitab fiqh Syafi'i, dia sebut la tuqbalu syahadatun, tidak diterima saksi orang-orang yang berjalan di pasar tak tutup kepala. Zaman itu. Sebab apa? Sebab hak berjalan di pasar tak tutup kepala ni orang bukan Islam. Orang Islam dengan kopiahnya, dengan serban dia. Ataupun orang kena takzir. Orang kena takzir dia cukup kepala, dia arak tengah bandar, pusing. Jadi zaman kita ini boleh jadi kembali kepada uruf. Biasanya orang Islam ni pakaian dia macam-macam. Cuma kalau boleh kita ada simah, ada tanda yang boleh dikenali, oh ini orang Islam, senang kita nak bagi salam, itu lebih elok, lebih baik kita kata Alhamdulillah. Dan yang seterusnya, ini insyaAllah yang terakhir lah, iaitulah kita orang Islam ni sidqul hadis, biar benar dalam ucapan, biar benar dalam perkataan. Kalau kita bercakap bohong, orang akan tahu. Lebih-lebih lagi kalau jenis cakap bohong tak erti, itu masalah besar. Dia buta dengan orang, bila tua buta telefon, dia suruh anak dia jawab, oh ya, ayah tak ada rumah. Budak mana pandai menipu, pandai menipu orang tua. Anak dia jawab, maaf cik, ayah kata dia tak ada rumah. Kata mana? Oh, lopak kau itu mari selalu tak? Ada tu, pasal telefon ayah dia jawab. Macam mana oleh ayah kata tak ada rumah? Jadi kita kata itulah. Maknanya, kerana itu Nabi kita pesan benar, alaikum bisidqi, adalah kita bercakap benar. Ada setengah orang ni, bila dia cerita dalam kuliah dia, hadis palsu. Tapi ada lah kitab lah. Kita nak nyalah dia pun tak boleh juga. Sebab kaedah kata faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada benda tak boleh benda. Nah, orang ada benda baru boleh beri. Dia baca hak tu dia. Bila kita tegur dia, hadis ni 15 perkara siapa tinggal solat ni akan di atas dunia lagi, masa nak mati dalam kubur. Detail 15 perkara. Masyhur hadis tu. Tuan-tuan pun kaji dengar juga deh. Dalam kitab Jawi kita ada. Apa tegur dia? Ustaz, dia forum belah. Dia kata ustaz, hadis hang kata palsu. Lepas pada majlis tengah duk minum, dia kata, ustaz, kalau anak tak bawa hadis ni, tak ceramah dalam anak. Tak ceramah dah dia, mana tak ada modal nak cerita. Kita kata subhanallah. Dalam Bukhari ada 1000 hadis lebih. Dalam Muslim ada beribu hadis pula. Apa yang tak boleh ceramah? Sebab hak tu dia ingat. Pasal itulah orang Arab kata faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada benda tak boleh benda. Jadi kita kena benar. Benar yang paling utama sekali, benar dengan agama. Kita kata ini qala Allah qala Rasul. Para ulama bawa hadis-hadis yang palsu, hadis yang dhaif dalam kitab dia nyatakan hadis ni riwayat fulan wa huwa kazzab, oh ini pendusta, wa huwa matruk. Jadi orang baca hadis, orang ada ilmu dia tahu hadis ni tak boleh pakai. Perawi dia memang pembohong, perawi dia orang yang tidak betul. Jadi macam mana kita nak terima? Jadi kita mengatakan para pencinta ilmu sekalian, yang benar sekali iaitulah kita jaga percakapan kita, lebih-lebih lagi apa yang kita nak bagi tahu pada orang dari sudut ilmu, kena murajaah, kena tengok, kena belek-balik. Pada itulah adalah hadis yang menyebut tentang Sufwan bin Sulaim. Dia tanya, dia kata ada orang tanya Nabi, adakah orang mukmin penakut? Ada riwayat Nabi kata qad yakun, boleh jadi ada orang mukmin penakut. Lah ni kalau kita tanya tuan-tuan ni ada depan ni,
Berani belakang kau, ada juga bagai takut. Berani. Kalau sekat 3 orang nak kocoh, lari tak lari? Sekat 3 boleh lagi tak? Ni kalau kedai-kedai lama ni, dia kata sekat 3 orang tak lari. Tapi kita tengah duduk siap, duduk buang dengan saya. Sekali bini telefon, mana kau? Bertibuah dah. Kena klik panggil dah. Mana kau? Berani ke tak berani? Itu tidak soal penakut, itu soal hormat. Nah, tapi kalau bini tak untuk aurat, dia nak pergi pasar pagi, nak kau gapo? Pagi-pagi kau jual. Tak ada itu untuk aurat molek. Suruh tu laki gendut, berani kau tegur? Kalau berani tu, kira berani tu. Kalau tidak kan, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni, kena baca doa tu lalu kita. Aku minta perlindungan kamu daripada sifat penakut, sifat bakhil. Jadi ada tanya lagi, adakah mukmin boleh jadi bakhil? Qad yakun, boleh jadi. Tapi adakah mukmin kazzab? La. Maka itu dia panggil, mana itu etika kita bahawa orang mukmin tidak boleh berbohong. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali perbezaan yang kita nak cari di sini, yang pertama sekali kita letak di sudut keimanan. Bagaimana kita amal kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari sudut akhlak kita dengan orang Islam, dengan orang bukan Islam. Yang keempat dari sudut percakapan kita, baik betul, salah atau tak salah, kita kata itulah di antara yang kita kena ingat. Baiklah, sebagai penghormatan kepada Fadilatul Syekh, ana bila tengok kitab ni sangat gembira. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni tafsir yang dibaca di seluruh kawasan Nusantara lah. Orang-orang yang boleh baca kitab Melayu ni suka kitab ni. Jadi alhamdulillah ana belajar dengan Fadilatul Syekh, dia tulis Ma'al Quran. Apa tajuk ni? Ma'al Quran ni berapa puluh tahun dah? Berapa puluh tahun dah Ma'al Quran? Tahun 87 lagi mula. Masya Allah. 87 lah ni 2024. 30 lebih. Berapa kali khatam dah? Alhamdulillah. Ana baru turut jejak langkah. Iqtadu atharuhum. Alhamdulillah kita baca tafsir ni daripada awal. Allah Ta'ala mari hatta qawi. Boleh baca hari-hari. Dulu seminggu sekali. Hari-hari baca boleh khatam. Dalam masa 2 tahun qawi. Alhamdulillah, hasil daripada ilmu Al-Quran yang kita belajar, yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kita kata itulah cara yang paling baik nak kenal Allah, nak ikut Nabi, bermula dengan Al-Quran Al-Karim. Sahabat ana, ini pengalaman cerita kepada tuan-tuan lah, mungkin tak dengar lagi. Sahabat ana ni, kita buka satu pusat dakwah di Jepun, nama dia Osaka, JDC. Siapa-siapa pergi lawak Jepun, kalau pergi Osaka, cari pusat. Pusat ni dibina oleh orang Malaysia, pendakwah dia pun orang Malaysia, tapi kahwin dengan Jepun. Dia Islam ke Jepun, dia dakwah, kemudian dia jalan. Dia kata, bila orang Jepun mari, Jepun sungguh, Jepun kafir. Yang pertama kali dia akan baca ayat Quran. Baca ayat Quran. Kata ayat apa ustaz baca? Dia kata nak baca ayat kursi biasanya. Biasa baca ayat kursi. Kalau dia dengar atau tak dengar tu, kita biar. Tapi ada sebahagian bila kita baca ayat kursi, bukan ada hantu. Setengah orang baca kursi nampak gerak tu, ada hantu. Nah, ada jin nak lepas jin ni. Dia kata tak nampak hantu lah. Cuma bila kita baca ayat Quran, dia termenung. Ada yang berubah muka, ada yang dia kata naik bulu roma. Dia buka telefon dia, suruh ulang balik baca. Tengok kesan ayat tu tak payah lagi tu. Baru baca saja telah memberi kesan kepada orang. Dia balik, dia akan datang pula nak dengar lagi. Kita mula terjemah ayat. Ada 5-6 bulan, ada yang setahun masuk Islam. Kita kata alhamdulillah. Tak usah carilah wasilah yang pelik-pelik, tak perlu. Wasilah yang paling tajam sekali, kita berta'abud, beramal, berzikir dengan kalam Allah semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah, itu yang kita ada. Mudah-mudahan ziarah khatifah, ziarah yang sedikit ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Majlis ilmu tuan-tuan diberkati oleh Allah, dan kita yang tumpang tuah belajar mengaji Al-Quran pula diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.